Terdapat analisa yang mengatakan bahawa perpisahan UMNO dan Bersatu mungkin akan mengorbankan peluang terbaik PN untuk menguasai 126 kawasan pengundi Melayu Malaysia yang mampu menyumbangkan kepada majoriti 2/3 sekiranya mereka masih kekal bersepakat. Jadi kalau PRU ke-14 dijadikan iktibar, PH mungkin bakal memperolehi sedikit kelebihan. Cuma mungkin kali ini PH akan berhadapan dengan persepsi negatif bahawa orang Melayu tak berapa suka pada DAP. Jadi apakah pandangan saudara? Saya merasakan bahawa sebagai sebuah negara yang terdiri daripada kepelbagaian kaum, agenda untuk menubuhkan kerajaan Bumiputera Islam bukanlah satu perkara yang saya rasakan harus menjadi keutamaan. Kerana seperti yang saya katakan tadi, kaum Cina, kaum India, kaum Bumiputera Sabah dan Sarawak dan juga Kadazan Murud dan lain-lain harus merasakan bahawa kerajaan yang menaungi mereka ini merupakan kerajaan yang bukan hanya bertumpu kepada Islam dan Bumiputera. Dan selama-lama ini Barisan Nasional telah berjaya membuktikan selama 61 tahun kita mempunyai right representation. Maknanya mereka mewakili setiap kaum. Sehinggalah apa yang berlaku pada GE14 memusnahkan semua formula yang dibuat oleh Barisan Nasional hanya kerana isu yang besar. Dan tidak timbul dulu UMNO cuba mengatakan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan Bumiputera Islam. Tidak, UMNO tidak pernah menggambarkan bahawa kerajaan Barisan Nasional itu adalah kerajaan Bumiputera Islam. Ia merupakan sebuah kerajaan yang didukung oleh tiga bangsa. Tiga parti yang mendukung tiga bangsa, mewakili tiga bangsa, UMNO, Melayu, MCA, dan gerakan Chinese, MIC, dan juga parti-parti di Sabah dan Sarawak. Dan itulah yang menjadi kekuatan kepada Barisan Nasional selama 61 tahun. Jadi adakah penyatuan Melayu ini penting sangat memandangkan Malaysia merupakan negara yang berbilang kaum seperti yang dikatakan oleh saudara? I always say to my UMNO friends, they always talk like Malay superiority. Malay supremacy. Malay supremacy, Malay superiority. Dan saya katakan pada mereka, bagaimanakah kamu tunjuk apakah makna supremasi ini? Ketuanan. Tapi bagaimana kamu terjemahkannya dalam bentuk yang positif? Kamu harus melindungi sebagai parti supremasi, sebagai parti yang kuat, sebagai parti yang besar, parti yang gagah, to represent the word supremacy. Yang paling penting, kamu berjaya melindungi mereka yang lemah, kaum yang lebih kecil, mereka yang memerlukan. Barulah ianya menterjemahkan makna supremasi itu. Bukan kamu menggunakan makna supremasi itu untuk menekan kaum-kaum lain yang kecil, yang lemah. Kamu harus menterjemahkan Malay supremasi itu dengan konotasi yang positif. Apa itu konotasi positif? Yang kuat harus melindungi yang lemah. Itulah baru kamu menunjukkan makna supremasi itu kepada rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Jadi pandangan ini, adakah pandangan ini merupakan pandangan majoriti di kalangan at least it started lah. Started the discussion. Yeah. If you can see, even within UMNO, we have moved forward daripada perjuangan untuk menjadikan memastikan Islam, Melayu dan juga raja-raja terbela itu merupakan bread and butter of UMNO. Tetapi di dalam generasi baru UMNO, mereka sudah memikirkan perkara yang lebih daripada itu. Mereka masih kekal di dalam perjuangan itu, tetapi mereka sudah menambah perjuangan itu. Contohnya, mereka memikirkan apakah solusi kepada pendidikan yang terbaik kepada Malaysia. Tidak lagi bertumpu kepada berdasarkan kaum, agama dan perkara-perkara yang remeh.
tetapi mereka mahu melihat satu lonjakan yang besar kepada soal pendidikan. Mereka bercakap juga soal integriti di dalam UMNO. Mereka juga menolak bahawa rasuah. Mereka juga memikirkan soal alam sekitar. Mereka juga memikirkan, ini semua adalah orang kata sub perjuangan. Selain daripada tiga tu, mereka sudah, generasi baru sudah memikirkan perkara-perkara begini. Dan perkara ini harus diambil berat oleh kepimpinan UMNO, bahawa ahlinya sudah berubah. Generasi baru yang ada di dalam UMNO sudah memikirkan perkara yang bukan hanya bersandarkan Melayu, Islam dan juga raja-raja, tetapi kita memikirkan soal yang lebih daripada itu untuk Malaysia. Malah ada daripada generasi baru yang menyatakan kepada saya, Malaysia ini mempunyai potensi yang sangat besar. Kedudukan geografi kita berada di tengah-tengah India dan China. Dengan kepelbagaian kaum yang kita ada ini, kita harus menggunakan advantage ini daripada kita berseteru. Kita boleh buat bisnes, kita boleh melakukan perdagangan yang hebat dengan China kerana kita mempunyai kaum China. Kita juga boleh melakukan perdagangan yang besar dengan India kerana kita juga mempunyai kaum India dalam Malaysia. Dan perkara ini, potensi ini harus kita fikirkan bagaimana untuk kita kembangkan dan pastikan bahawa ianya dapat berlaku. Dan kita lihat apa yang berlaku pada Kongres Maruah Melayu pada 2019 Oktober. Penyatuan Melayu, Parti Melayu merupakan agenda utama. Dan selepas tumbangnya kerajaan PH, naiknya kerajaan Melayu Perikatan Nasional. Jadi akan tetapi isu Melayu Islam masih merupakan topik hangat politik antara Parti Melayu. Adakah istilah penyatuan Melayu merupakan retorik semata-mata? Saya nak cakap apa, tindakan mengadakan Kongres Melayu itu hanyalah yang diusahakan oleh Bersatu itu hanya pada ketika itu untuk mengaburi mata orang Melayu pada ketika itu, kerana mereka dilihat gagal untuk menjaga kepentingan Melayu semasa mereka berada di dalam kerajaan PH. Kalau kamu lihat susun balik rentetan sehingga berlakunya Kongres Melayu itu berlaku hanya selepas beberapa series di mana orang Melayu merasakan antaranya ISET along the way, sehinggalah ada Kongres Melayu, kerana Bersatu pada itu sangat tertekan dengan orang Melayu yang hampir rata-rata merasakan bahawa kerajaan pimpinan Dr. Mahathir dan Bersatunya tidak mampu melindungi. Jadi apa yang patut mereka lakukan? Mereka lakukan Kongres supaya dapat mengaburi mata orang Melayu pada ketika itu. Jadi saya bersetuju dengan Cik Lam bahawa ianya sekadar retorik. Soalan ini adalah berkaitan sedikit dengan tadi yang pernah disebutkan oleh Saudara Besti. Sebab ramai di kalangan bukan Melayu berasa bimbang dan khawatir dengan perkembangan penyatuan Melayu yang akan memberi kesan negatif kepada masyarakat majmuk Malaysia. Jadi apakah pandangan saudara? Saya merasakan bahawa kebimbangan yang lahir daripada kaum masyarakat lain, terutamanya masyarakat Cina, itu merupakan satu kebimbangan yang mempunyai asas. Dan saya juga ingin memulangkan persoalan kebimbangan ini kepada mereka, kerana mereka juga mengundi Pakatan Harapan secara en bloc 93%. Dan ini merupakan reaksi orang Melayu terhadap keputusan PRU14. Apabila mereka mendapati bahawa 93% kaum Cina mengundi Pakatan Harapan, mereka juga bimbang pada ketika itu. Dan apabila kerajaan PH terbentuk, mereka merasakan bahawa kebimbangan mereka itu mempunyai asas. Mereka merasakan bahawa diri mereka terhimpit. Dan apabila jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, kamu lihat semua rakyat orang Melayu merasakan lega. Seolah lega. Itu sentimen itu apabila, that's why I'm saying when the tides change against them, mereka juga merasakan tertekan. Sebab itu saya katakan Malaysia harus kembali tidak mengundi berdasarkan perkauman, tetapi mengundi berdasarkan pemilihan kerajaan yang terbaik. Saya merasakan kebimbangan yang amat besar apabila akhir-akhir ini politik lebih berdasarkan kepada perkauman. Kita mahu parti politik to participate in our democracy based on what they can offer to the people.
DAP, you tell us what you can offer the best way for Malaysia. UMNO, Barisan Nasional, tampilkan apakah perkara yang mereka boleh tawarkan kepada Malaysia. Pengundian, pola pengundian tidak harus bertumpu kepada soal kaum. Dan apa yang berlaku dalam GE14 adalah soal kaum, dan juga apa yang apabila runtuhnya kerajaan ini adalah kerana soal kaum. Selepas kita merdeka selama-lama ini, berlakunya 13 Mei, kita masih lagi berbincang soal kaum lah. Saya merasakan bahawa Malaysia is time for us to move forward. We must look beyond race to bring this nation and progress this nation to a new level. Kita sudah memikirkan soal bagaimanakah soal pendidikan yang terbaik untuk anak bangsa. Kita sudah perlu memikirkan pembangunan yang terbaik untuk Malaysia. Kita sudah perlu memikirkan polisi yang terbaik untuk Malaysia. Ini merupakan perkara yang harus menjadi titik tolak rakyat Malaysia untuk memilih parti mana yang mereka mahu. Bukannya parti yang berdasarkan kaum. Sekiranya itu berlaku, kita tidak akan ke mana-mana. You look what happened post GE14 hingga today. Our country has never shied away from politics. Every day we talk about politics. Yes. When we going to stop and talk about how to build this nation? Tidak akan berlaku. Sebab apa? Apabila masyarakat Cina mengambil pendirian untuk mengundi Kerajaan Pakatan Harapan, masyarakat Melayu bangkit. Kalau politik di Malaysia ini, kaum yang terbesar adalah kaum Melayu. Sekiranya mereka ini tidak dapat didamaikan, mana-mana kerajaan tidak akan dapat, tidak akan stabil. Ini harus diakui. Dan kita harus memikirkan bagaimana untuk, bila kerajaan tidak stabil, kita tidak boleh memikirkan apa-apa. Bagaimana untuk meningkatkan pendapatan rakyat, bagaimana untuk memulihkan ekonomi, bagaimana untuk menyediakan sistem pendidikan yang terbaik. Akhirnya kita tertinggal. Kita sudah tertinggal hampir 3 tahun ni. Tidak ada dasar yang jangka panjang yang berjaya dipikirkan oleh PH, yang mampu dipikirkan dan dilaksanakan. Tidak ada perancangan jangka panjang yang mampu dilakukan oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana apa? Kerana kita belum mencapai kestabilan politik yang selama ini kita nikmati. Betul. Dan akhirnya yang rugi adalah rakyat. Rakyat yang memilih. Akhirnya mereka yang berasa rugi. Sudah tiba masanya kita runtuhkan pola pengundian yang berdasarkan kaum. Kita harus way forward. Seperti yang saudara Lam kata tadi, bagaimana kamu menyatakan pandangan bahawa PKR adalah parti terbaik kerana ia Malay-led multiracial party. Tetapi apa yang kamu katakan itu bukanlah baru kepada orang seperti saya yang daripada Barisan Nasional. Kami juga mengamalkan benda yang sama. Barisan Nasional diwakili oleh UMNO, MCA dan MIC.